Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, segala waktu karahah. Masuk pula kita bab waktu karahah. Karahah ni bahasa Arab daripada 3 huruf asal kaf, ra dan ha. Karahah maknanya yang dilarang. Dan makruh tahrim semayang pada ketika rembang, kecuali pada hari Jumaat. Dan dan kemudian daripada semayang subuh hingga naik matahari qadar 7 hasta pada pandangan mata. Kemudian daripada asar hingga lenyap matahari, melainkan kerana sabab yang tiada terkemudian, seperti semayang yang luput. Kerana hadis Muslim daripada Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, "Thalasu sa'atin kana Rasulullah sallam yanhana an nusalliya fihinna aw an nuqbira fihinna mautana hina tatlu'u syams bazighatan hatta tartafi'a wa hina yakumu qa'imu zahira hatta tamila syamsu wa hina adayyafal lil ghurub." Artinya 3 masa adalah Rasulullah SAW melarang Rasul akan kami daripada semayang kami padanya 3 waktu, atau menanam kami padanya waktu akan sekalian yang mati daripada kami. Pada ketika naik matahari, pada ketika terbit ia matahari hingga terangkat ia, dan pada ketika berdiri unta. Pada ketika bersangatan panah hingga gelincir matahari, dan pada ketika cenderung ia matahari kerana lenyap. Dan sabda Rasulullah SAW, "La salata ba'da subhi hatta tatlu'a syams, wa la salata ba'da al-'asri hatta taghiba syams." Tiada sah semayang kemudian bersemayang subuh hingga naik matahari, dan tiada sah semayang kemudian daripada asar hingga lenyap matahari. Menceritakan dia kan hadis ini oleh Al-Bukhari dan Muslim. Baik, masuk pula kita pada waktu-waktu yang dikarahah, yang dilarang semayang. Yang pertamanya dilarang semayang pada ketika rembang di situ. Rembang ni masalahnya masa matahari atas kepala, dekat nak masuk zuhur. Melainkan hari Jumaat. Kerana hari Jumaat tidak dilarang. Sebarang pada waktu rembang ni kita semayang. Kerana orang masuk dalam masjid, orang nak semayang Jumaat, masuk semayang, tak dilarang. Contohnya gini, matahari naik belah nung, jatuh belah nung, di sapat tengah tu dipanggil waktu rembang. Nampak? Dekat-dekat nak zuhur. Waktu tu dilarang sembahyang, dekat-dekat nak zuhur, melainkan hari Jumaat. Kemudian masa matahari naik, matahari naik daripada kaki langit, tubik matahari tu segi patah nampak matahari. Tu waktu dilarang. Kemudian waktu matahari sedang turun, nampak? Masih nak turun, duduk di kaki langit, dilarang semayang. Padahal semayang ni menyembah Allah, ada juga waktu dilarang. Kemudian lepas semayang subuh dan lepas semayang asar. Ingat 5 waktu dulu. Yang pertama, masa kalau kita kira daripada awal hari lepas subuh haram semayang. Kemudian masa matahari naik. Yang ketiga, matahari tengah-tengah kepala, belakang hari Jumaat. Yang keempat, lepas semayang asar. Yang kelima, masa tengah turun. Kalau tengok langit lawa satu tengah turun merah. 5 waktu tu. Melainkan semayang qada. Dia kata melainkan kerana sebab yang terkemudian, seperti sebab yang luput. Seperti semayang yang luput, semayang qada lah. Lepas semayang subuh nak semayang qada boleh. Lepas semayang asar duduk saja puas, nak main sepak takraw panas lagi,
qada tu boleh. Jadi yang tak boleh ni semayang yang sabab terdahulu. Dah kalau semayang tayak masjid boleh. Lepas mayang asar balik rumah, pergi semula sejik. Bila kita masuk dalam masjid sunat semayang, tak semayang tak dosa, sunat semayang boleh. Walaupun lepas mayang asar. Nah, lepas semayang subuh wirid lah dengan tu imam, wirid baca doa. Lepas baca doa orang balik tak mau balik lagi, baru pukul 6 suku awal lagi. Nah, ketuk ulo. Dia ambil wudu. Lepas ambil wudu, sunat semayang, sunat wudu. Jadi lepas semayang subuh dah tidak dilarang. Jadi mudah sekali sunat mutlak. Tu tak boleh semayang. Sunat mutlak. Sunat mutlak ni saja-saja nak semayang, bukan duha, bukan witir, bukan rawatib. Bukan apa benda ni semayang qada. Sebab tak ada nama saja buah nak buat benda mayang duha mayang dah dah mayang dia semayang pagi gini. Mayang sunat mutlak dah duha semayang dah. Sunat mutlak tak boleh. Bila? Masa matahari naik, masa lepas subuh, lepas semayang asar. Dah semayang hajat dah boleh tak? Nampak? Semayang hajat. Lepas semayang asar dan lepas semayang subuh. Semayang jenazah boleh. Jangan kata tak boleh. Tak boleh tu betul tak? Hak boleh pun betul tak? Lagu mana yang dilarang? Macam ni dia kata tidak ditanam akan mayat pada ketika itu. Mana? Matahari baru naik, tanam mayat. Matahari tengah nak masuk, tanam mayat. Maksudnya gini, yang kata tak boleh ni, kita nak semayang mayat, sudah mandi kapang apa semua, pukul 6 tak masuk lagi larangan tau. Pasal dia kata dilarang ni masa matahari nak masuk. Matahari nak masuk dalam pukul 7 lebih, dalam 7.10 gitu. Kunang tu patut dah sudah semayang mandi kapang, semayanglah mayat. Tiba-tiba tak ambil nak semayang masa matahari nak masuk tu, situ dilarang. Apa lagi? Dia sama macam tanah malang. Faham baik, bab tanah mayat malang ni gini yang kata dilarang tu. Sudah dah selesai belaka pukul 6 boleh tanam lah dah siang lagi. Tak ambil nak tanah malang, dilarang. Dan yang kata boleh ni betul lah, siap mandi kapang malang, boleh tanam. Faham tak? Tak apa gitu. Sudah kapang apa semua pukul 5 baru. Dah mana nak pergi kubur bila? Anak semacam kata tak apa lah, tanam malang. Tak boleh, pasal sudah pukul 5 tanam lalu lah. Dan kalau sudah malang, tanam malang. Jadi kalau dah balik sudah tak apa malang. Sudah mandi apa semua pukul 11 malang, tanam malang. Tak boleh saja tunggu-tunggu congok saja untuk tanam malang. Tu tak boleh. Bukan tak boleh tanam, boleh tanam. Perbuatan itu dilarang, tak molek. Dah kalau tanam selesai juga kalau tanam malang pun. Dan melainkan pada tanah haram Mekah, kerana sabda Nabi SAW, ya bani abni manafin la tamna'u ahadan tafa bihadzal bait wa shalla ayyata sa'atin sya'a min lailin aw nahar. Wahai anak cucu Abdu Manaf. Nabi kata, hei anak cucu Abdu Manaf. Bapa dia kata ke anak cucu Abdu Manaf? Tak kata ke semua orang. Kerana pada masa ni anak cucu Abdu Manaf ni anak beranak dia lah yang jaga Masjidil Haram. Faham? Jangan menegah kamu akan seorang tawaf pada ini Baitillah. Mung berkuasa jaga sini amanah. Tak? Macam AJK lah, AJK Masjidil Haram. Mung berkuasa kan. Jangan larang kalau kau nak tawaf di Kaabah ni dan semayang, orang tu jangan larang pada barang mana masa menghendaki orang daripada malam atau siang hari. Menceritakan oleh Tirmizi dan lainnya, dan berkata Tirmizi hadis hasan lagi sahih. Seolah-olah Nabi kata ke AJK masjid kita ni,
ataupun pemimpin kata AJK Masjid Pulau Ketang, mu jangan larang siapa-siapa nak mengajar surah ni. Assalamualaikum sudah. Faham? Jangan awak pandai-pandai larang-larang. Gitu. Dah apa tak kata ke AJK ni masjid Cenering. Kata awak benda pasal hak nu tak jaga sini. Lepas tu Nabi kata ya Bani Abdamanah. Kena faham baik. Dah kalau ni kena ke Abdi Manah tak? Tak kena ni pok-pok Wahabi tu. Hak duk jaga ni. Ni orang salah faham kan. Kisah apa benda ni orang tanya sebut dalam kitab, kita lupa nama kitab tu. Dia kata orang yang nak pergi apa benda ni jumpa Rasulullah di makam Rasulullah. Dalam kitab tu kata kena tanya apa benda ni, Allahu Rabbi, Syekh Ahmad dulu rahimahullahu ta'ala. Syekh Ahmad ni orang alim besar di Mekah, kena minta izin dia. Jadi ada orang bodoh dia jawab, apa minta izin dia? Kalau Rasulullah kan Nabi kita, anda kita nak jumpa Rasulullah. Dia tak faham maksudnya, sebab masa tu Syekh Ahmad ni dia jaga makam Rasulullah. Faham lagi? Bukan mana Syekh Ahmad tu tak ada kena, dia jaga situ. Dia pegang anak kucing. Jadi kena minta izin dia, dia buka. Dia suruh orang-orang dia buka. Faham lagi? Jadi orang hak salah faham, bodoh ni, dia kata apa? Nabi kita kan. Lebih dia Syekh Ahmad kena minta izin dia, lebih dia pula ada Nabi. Dia bodoh. Jadi ulama jawab pula ke dia, mu memang bodoh itu. Kerana maksudnya pada masa itu, zaman tu tahun 1880 lebih kan, dia jaga makam Rasulullah. Faham? Jadi orang mari daripada Terengganu 20 orang nak masuk, jumpa Syekh Ahmad dulu. Dia tak jumpa dia nak masuk mana dalam. Dah apa kuci ya, pasal orang enak gitu begini. Bukan kubur je keke. Tak. Kubur Rasulullah dia tak dibuka gitu. Kena jaga lah. Kena orang hak khurafat macam-macam dia minta jadi syirik dan sebagainya. Jadi fahamnya gitu. Sebab tu Nabi kata lah hadis ni, ya Bani Abdi Manah, hei anak beranakku, pasal mu pegang kuasa. Baik sesat waktu yang dilarang, bang dan komak. Bang dan komak. Bang tu bahasa Melayu, komak bahasa Arab. Dicampur Melayu dengan Arab. Bang ni maknanya azan lah. Dan komak tu dia buang hamzah, asalnya iqamah. Aqama yuqimu iqamatan. Iqamah masdar bagi aqamah. Apa makna iqamah? Maknanya menyeru orang-orang yang telah ada di dalam surga bangun semayang. Itu iqamah. Apa makna azan? Memberitahu kepada seluruh orang dalam mukim atau kampung tu bahawa waktu semayang telah masuk. Bukan suruh bangun semayang, nak khabar waktu telah masuk tu bang. Al-i'lam bidukhulil waqti. Bang azan ni mana? I'lam, pemberitahuan dengan masuk dah waktu. Qamat, membangunkan manusia yang duduk-duduk supaya sembahyang dah pula. Jadi qamat sebelum sembahyang. Waktu tok guru kita dia kata dulu, orang hak sesat ni ialah orang hak semayang bang. Nampak? Ni golongan sesat. Kita tak berasa gemolek. Mana pula orang semayang bang sesat? Mana ajar orang sesat kita lu bengong dengar. Patutnya bang dulu baru semayang. Ni semayang dulu baru bang. Itu sungguh Saya bengong. Tapi jadi Melayu dia panggil tak apa-apa. Semayang bang. Bahasa dok semayang bang ni. Patutnya bahasa dok bang semayang ni. Ni nak khabar waktu bang dulu baru semayang. Tak apalah. Dia buat kelakar zaman dulu.
Sunat bang dan qomat sebelum semayang fardu kerana hadis Bukhari dan Muslim. Umira Bilalun an yashfa'al azana syafa'a wa yutiral iqamata illa al iqamah wa yutirul iqamah illa al iqamah. Artinya disuruh akan Bilal radhiyallahu anhu dengan menggenapkan akan kalimah-kalimah bang dan menggasar mengganjilkan kalimah-kalimah qomat melainkan qad qamatis salah 2 kali. Dan sunat menjawab bang bagi orang yang mendengarnya bang. Maka berkata ia orang yang dengar seperti kata orang yang bang itu sama kerana sabda Nabi sallallahu wa iza sami'tumun nidaa faqulu misla ma yaqulul muazzin. Artinya bila mendengar kamu akan bang maka berkata oleh kamu seperti barang yang berkata oleh orang yang bang. Meriwayatkan dia oleh Bukhari dan Muslim, dan pada riwayat Muslim melainkan 2 hay'alah. Ia maka dijawab dengan la haula wala quwwata illa billah. Baik, dia kata sunat bang dan qomat sebelum semayang fardu. Dia maksud sunat ni kalau kita dak bang pergi semayang maka dak berdosa. Faham? Dak bang semayang, maka semayang dak bang. Semayangnya sah dan tidak berdosa kerana dak bang. Sebab tu bang ni sunat. Ni pendapat yang muktamad dalam mazhab Syafi'i dan jumhur ulama. Dah? Tetapi negeri hak tak ada bang dosa. Dia gitu pula. Jadi sunat bang ni nisbah kepada semayang, maka hukumnya sunat saja. Tapi kalau dinisbahkan kepada menegakkan syiar Islam, hukumnya wajib. Macam dalam mungkin Pulau Ketang. Pulau Ketang ni disambung dengan Duyung So, sambung dengan Duyung Cek, sambung dengan kapal layar. Dia pak situ. Tak? Dalam Pulau Ketang, Duyung Cek, Duyung So, kapal layar, ada berapa surau dengan masjid? Orang sini jawab 3 tau. Pak ada? Pak. Ni tepat Cek je ada pak 5. Dan ni pula sendiri. Kelak air. Ada bang kat situ. Tak ada bang, dak hok bang. Pak saja. Pak sepak. Jadi kalau pak-pak ni dak bang, dosa. Dalam pak tepak ni yang kecil ni ada bang, lepas dah. Untuk syiar Islam. Faham ke? Tapi kita katakan duduk di rumah ataupun duduk dalam hutang lah katakan. Atau di laut katakan. Masuk waktu mayang asar, kita tak bang atau untuk laut. Tak apa, sunat saja. Jangan kata orang duk mengajar kata wajib bang tu nisbah menegakkan syiar Islam. Dah? Sebab ada orang pertikah, dia kata dah mengajar lewat sikit, berarti pukul 9.30 takkan nak bang ni. Mestilah qomat semayang lalu. Dia kata tak boleh gitu. Kena bang, wajib bang dah. Pasal kat dia tak bang, kat lain bang dah. Faham? Yang kena bang ni situ saja ada masjid, dan negeri lain pula baru ada masjid. Tapi kalau situ ada dah surau bang, hukumnya tak wajib dah situ bang. Boleh qomat sahaja. Sebab wajib bang bukan setiap masjid, setiap mukim atau negeri sahaja. Satu saja. Jadi kalau sini dah ada 4, kalau lihat bandar ni molek ada 7 dekat-dekat 7 dekat-dekat tu. Situ 7. Antara 7 tu sudah memadai. Jadi dalam hadis Nabi mengatakan bahawasanya bila yang disuruh. Bila bang ni qomat, bang ni cerita dia ada. Zaman awal Islam semayang wajib dah, tapi bang tak ada. Tak ada bang. Bila semayang kau pakai gipung mama itu, orang hak tahu, orang tak dang. Gi Allah tak akhir. Pasal tak dang duduk jauh tu ni. Nampak bagi wang isang. Jadi tak ada bang.
Semayang dia dah turun Isra Mi'raj, wajib semayang dah. Bang tak ada lagi. Jadi akhirnya mesyuarat. Sebab tu bagus nak awak ni mesyuarat. Sebab mesyuarat ni dia ramai. Pendapat dua orang lebih baik ada seorang. Nah, tiga baik pada dua. Sebab tu mesyuarat. Masjid seminggu, sebulan sekali ke buat mesyuarat. Nah, kita kepo. Bukan cerita bang ni nak khabar kelebihan mesyuarat. Sebulan sekali buat mesyuarat. Tapal dinding tu semua dijemput hadir ahli Korea kerana mesyuarat benda apa kita nak buat. Dah. Bagus gitu. Jangan mesyuarat tu AJK boleh cakap, jangan. Ada setengah tu AJK boleh cakap, lain tak boleh. Pasal ni kursi keselamatan PBB. Orang lain dengar boleh kata apa, orang janggut lah tak mau. Cuma bila dipersetujui itu, maka ada wakil dalam AJK yang akan menguruskan. Banyak orang silap faham kuasa AJK ni mengatasi kuasa ahli Korea. Itu salah. Nampak? Dah AJK hanya wakil saja untuk menguruskan beberapa perkara-perkara. Tapi suara ramai lebih mahal daripada suara pengerusi itu sendiri. Itu tujuan ahli jawatan kuasa. Mesyuarat kita punya sejik ni buruk dah, cak di dalam molek di luar nampak kelari Nabi dah. Tak apa tu. Mesyuarat. Molek dak kalau kita pakai kolek piti kita cak. Ramai setuju. Menang belah ramai. Benda hari dengannya mengurusi dak setuju. Menang ramai. Pasal apa? Pasal benda tu dak salah pada syarak. Kalau benda hak ada hukum syarak dah, dak boleh mesyuarat. Tak boleh mesyuarat. Orang mari ahli parlimen dak sah pergi mesyuarat. Pasal benda tetap dah. Umpamanya kita buat semayang subuh nak awal sangat, lewat sangat pasal orang nak turun ke laut. Nak mayang jemaah nak turun ke laut. Jadi orang turun ke laut awal, jadi kita nak buat ni mesyuarat ni nak buat subuh pukul 3. Faham tak? Kalau mesyuarat gitu tak sah. Faham? Tak sah apa? Pasal barang tetap dah. Adapun kalau nak cat sejik ada tetap tau. Tak ada. Bila tak ada mesyuarat. Orang tu kata baik, setuju belaka. Setuju belaka. Cat warna apa pula? Nampak tak? Orang ni kata koko, orang ni kata ni, orang ni kata hijau, ni kata hijau muda. Hijau muda tak boleh, hijau tua lah. Hijau tua dia pok gelap sangat. Hijau muda. Sangat-sangat akhir-akhirnya setuju, biru gelap. Dah. Umpama. Itu tujuan. Jadi mesyuaratlah sahabat-sahabat. Nampak? Sahabat-sahabat je. Mesyuarat kita ni mayang jemaah. Okey dah. Nabi jadi imam tapi mari tu tak tentu kala. Dah kadang-kadang maknanya mari setokor, kadang mari sikit-sikit. Pasal apa? Pasal dah zaman Rasulullah tak pakai jang gini. Ada tak jang malam ni? Ada jang pakai pacok atas pasir. Kalau tiang ni dia bercacok tiang gini atas pasir, bayang ada kot ni lagi, dak lehur lagi. Nampak? Bayang tupik kot ni sikit baru zuhur. Bayang sama panjang pada tiang ni asar. Faham? Gitu zaman dulu jang kok dia panggil. Jang pasir. Jadi dak sama, ada hak tinggal tahiyat awal, ada hak keluar orang sudah dah baru sapa. Nak buat gua ni nak suruh mari seretok. Akhirnya masing-masing beri pendapat. Ada pendapat mengatakan kita buat unggun api. Bakar api bila bila lohor kita bakar api. Orang tengok asap lohor tu. Macam red Indian pula jadi. Red Indian hari tu bakar api, itu tuk dengan selimut basah. Dia akak bau tu beg asap. Akak bau dah jadi gitu. Sahabat kata dah jadi macam red Indian. Ada pula kata kita pakai loceng pasal orang Kristian Nasara pakai loceng. Keteng pergi mayang hari Ahad. Minggu kali mayang Kristian. Dak putusan juga. Dak putusan. Jadi pada malang siang mesyuarat, pada malang tu sahabat yang bernama Abdullah bin Zaid dia mimpi. Dia mimpi, dalam mimpi tu dia tengok seorang laki-laki berjalan pakai jubah bawa loceng. Macam loceng skrin gitu. Dia kata, "Hei lelaki, mu nak jual tak loceng?" Kata lelaki tu, "Nak benda?"
kami ni semayang jemaah, semayang beripung seketok-seketok, ada 5 waktu sehari. Susah sangat nak panggil orang, nak suruh mari seketok. Jadi kami nak beli loceng ni, nak panggil orang semayang. Tak? Jadi orang yang jual loceng tu kata tak sah pakai loceng. Padahal dia bukan jual loceng, dia pegang loceng. Tak sah pakai loceng, tak molek. Kerana pakai loceng ni orang kafir. Tak? Dipanggil orang. Macam gereja. Mu kata gini anggit seorang, nampak? Panggil seorang wakil, bila masuk waktu mu kata gini, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Siapa habis bang dalam mimpi tu? Faham tak? Jadi bang kita ni daripada mimpi. Nampak tak? Setengah daripadanya mimpi. Mimpi Abdullah bin Zaid. Nampak? Sahabat Nabi. Dah boleh pakai. Boleh mimpi sahabat. Mimpi Abdullah bin Zaid, bukan mimpi Abdullah Badawi. Abdullah bin Zaid. Sahabat Nabi. Dah, kalau mimpi kita tak agak cetak mimpi kita. Mimpi kejar di polong. Dah. Mimpinya tindih ni di benda, di kayu balok, kaki masuk dalam motor ke laut, kepik. Kejar dia tu kopek, mimpi benda gitu. Mimpi orang ajar bang. Maka mimpi ini dipanggil dalam hadis-hadis sebagai ar-ru'yatus solihah, mimpi yang baik. Mimpi baik. Semua kalimah azan kita, hak laki-laki pegang loceng ni cerita dalam mimpi tu. Dia ajar. Siapa ingat Abdullah bin Zaid, lepas dia ingat dah laki-laki dalam mimpi dia pun berpaling pergi. Selang beberapa langkah dia pusing balik laki-laki tu. Gini bila nak semayang dah mu kata gini pula. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Dia ajar qomat pula. Sampai habis. Jadi dalam semimpi bang qomat dia ajar. Malaikat lah tu. Mari dalam mimpi dengan pakai jubah. Nampak? Malaikat aja. Dia pun bangun tidur. Bangun tidur sukanya dia. Pasal apa? Selesai dah. Dah meeting semalam tak selesai. Ni nak pakai gini, ni nak buat orang India, ni nak buat pakai gini. Pakai katak ketung. Akhirnya dia mari aja, molek-molek ada. Dia pun pergi jumpa Rasulullah. Dia tak akan lalu jumpa Rasulullah tu. Rasulullah, kita mimpi semalam. Gini. Nabi kata mu benar. Apa Nabi kata benar? Rupanya turun dah wahyu kepada Nabi cara bang dan qomat. Nabi tak mimpi, wahyu. Wahyu yang dapat kepada Nabi menjadi mimpi bagi Abdullah bin Zaid. Mana hebat juga Abdullah bin Zaid ni. Nampak? Nabi seorang yang tahu kerana daripada wahyu Abdullah bin Zaid masuk ke mimpi. Sebab mimpi ni tak boleh jadi hukum syarak. Kita boleh beramal. Umpamanya kalau kita mimpi, lepas pada semayang orang dalam mimpi tu kata membaca ni, Qul huwallahu ahad 10 kali, kemudian tahlil 39 kali. Maka hak tu tak boleh jadi amalan orang lain. Kita nak pergi kabur tekmah tak lihat gini, kena baca kulhu pula 11 kali. Lepas tu baca tahlil 39 kali. Tak boleh. Pasal tu daripada mimpi. Dia tak boleh nak ubah hukum syarak. Hak hukum syarak, hak dalam hadis ni. Lepas semayang, astagfirullah. Faham? Tu hak hadis dah. Hak mu mimpi, tak boleh nak ubah dak ni. Dah nak beramal, boleh tak? Boleh. Kalau benda tu baik. Jadi amalan dalam mimpi untuk diri kita saja. Tetapi, kena benda tu molek. Jangan benda tak molek. Nabi kata benar kamu wahai Abdullah bin Zaid. Sebut dalam hadis Nabi telah didahului oleh Abdullah oleh wahyu sebelum Abdullah mimpi lagi. Cuma hari ni nak khabar. Maka dipanggil, Nabi kata munggi rumah Bilal ibnu Rabah. Bilal ibnu Rabah sahabat Nabi, kulit hitam. Apreka kunta kinte. Maknanya jenis kulit hitam, bibir tebal, rambut macam ke takar wahanggu, berkhatir kali. Nak sikat patah sikat. Jenis Habsi. Bilal ibnu Rabah. Yang awal-awal masuk Islam tu. Sek darah cetong. Hamba orang.
kena rotang, kena katok dengan besi, tindih dengan batu tak belakang, tak ganjau. Tu hebat Bilal. Dah lah gitu, jadi Bilal pertama, muazzin pertama dalam Islam. Tu hebat tu. Bahkan Nabi cerita Isra Mi'raj, nak dengar orang jalan perih masih naik ke langit. Nabi kata macam kenal kalau jalan gini. Nabi dengar tu masih Nabi pergi di pintu syurga. Nabi sapa di syurga, dengar orang jalan. Jibril kata takkan tak kenal bila sahabat baikmu. Itu hadis sahih. Kan kita kalau kita baik, kalau kenal baru 2-3 hari, kita tak kenal bunyi perih-perih gua ni. Kalau kawan rapat dengan kita tahu jalan bunyi gua ni kasut dia. Rapat benar. Kita duduk tidur atas kering bunyi perih. Mamak. Paling mamak sungguh. Sebab kalau dia dalah lain, dia lari. Kenapa idah lain? Tu tak? Atas latar gitu kok, tak ada bunyi pasir. Kita duduk tidur atas rumah. Kalau anak kita atau bini kita ke mak tua kita jalan, kita dengar, kita tak apa, kita duduk tidur tangan itu, tidur dalam rumah, bunyi kaki dia kita pak cang gitu juga kaji gitu tak dengar orang ikut belakang, tapi dia punya gesek kaki tu sereh tu bila kena sereh mamak dah sereh itu kalau sereh senyap dia keke nak ngitar tu jangan marah dia keke gugah sahabatmu tu dalam surga tu bila tu hebat nak boleh dengar jalan dalam surga. Tak sambung dah. Kita ada dengar tapak kaki kita jalan dalam surga. Tak ada pun. Nampak? Kalau dengar ke boleh tak tahu lah. Dosa memang sabah kita. Maka Nabi kata, "Hei Abdullah bin Zaid, mu pergi jumpa Bilal." Bapa pergi jumpa Bilal. Mu ajar hak mu nak dengar dalam mimpi ni, bang dengan qamat, mu pergi ajar Bilal. Nampak? Supaya dia yang bang dan qamat bila masuk waktu. Bila Abdullah bin Zaid pun pergi pergi rumah Bilal, panggil gini-gini gua ni gamak benda cerita. Nabi panggil aku suruh khabar kemung cara-cara bang dengan qamat. Aku mimpi semalam. Nabi suruh tak cakap banyak Bilal. Dia pun hafal dengan Abdullah bin Zaid segala kalimah bang dan qamat hak dia nampak dalam mimpi tu. Maka bila zuhur hari tu, Bilal pun bang yang pertama. Nampak? Dia bang mula-mula sekali. Dan Abdullah bin Zaid ajar dia pun ingat masuk waktu itulah kali pertama bang dalam Islam. Allahu akbar. Bila Bilal bang, maka Saidina Umar duduk dalam rumah, jember keluar pergi kat Bilal, berlari sampai jatuh serbang duduk atas kepala baru, dak ikat ada orang ikat serbang, kadang buah atas kepala baru, heret tanah serbang, maknanya kejut hingga sampai dak cara ke serbang, beleret tanah. Pasal apa? Dia pergi dekat Bilal tu sudah bang, Sayyidina Umar kata mu ambil dua ni. Kalimah ni. Nampak? Beli aja mu. Nampak? Katanya Sayyidina Umar. Bilal kata lah, dah Sayyidina Umar. Undertaker. Dah. Orang musang. Main pedang panjang pada tuang. Dia pun khabar Abdullah bin Zaid yang jumpa, yang tahu benda ni, ada orang ajar dia dalam mimpi. Saya mau kata dah aku mimpi sama juga semalam. Rupanya dua orang mimpi dalam sejarah bang. Abdullah bin Zaid
dengan Sayyidina Umar. Aku mimpi sama juga. Orang bawa loceng, aku tanya, dia tak mau jual loceng, dia ajar gini. Jadi yang dia heran terjun daripada rumah hingga tu pasal dia mimpi. Benda yang kita mimpi ada dengar sungguh, suara tu memang pelik. Tu dia hingga kuat. Aku mimpi gini juga. Bila apa khabar begini. Jadi bang kita sejarah dia daripada mimpi Sayyidina Umar dengan Abdullah bin Zaid. Rahimahumullahu ta'ala. Tapi didahului wahyu ke atas Rasulullah. Baik. Ada terbit hukum pula daripada hadis ni. Dah sepatutnya Abdullah bin Zaid atau Sayyidina Umar yang mimpi, sepatutnya Rasulullah latih Abdullah bin Zaid atau Sayyidina Umar dulu menjadi muazzin. Pasal raikan dia yang mimpi. Bila tak kena-kena. Bila masa tu tak jadi bila lagi. Tak ada lagi. Dah buat apa ke bila? Patutnya Abdullah bin Zaid atau Sayyidina Umar. Hormat kedua orang ni, dia jadi muazzin pertama. Buat apa ke bila? Nabi sebut dalam hadis fa innahu anda sautang minka. Ni hujah ulama. Kerana Bilal ibn Rabah lebih kuat suara daripadamu. Jadi nak khabar dalam bab bang nak kuat. Sedap nombor 2. Imam nak sedap. Nampak afdal dengan hak dak sedap. Bang nak kuat. Sebab bang panggil orang. Tadilah kalau kereta kita dah lama dah kereta potong sagar beli tahun 1985. Hak mula-mula Mahdi Laco. Nampak? Dah ini berapa tahun? Dah 20 berapa tahun. 25 tahun dah kalau learning. Masa beli itu pong learning. Nampak tak? Kalau ping gitu, kita tukar dah hang baru. Dah lembu duduk tidur Thailand tak gerak. Lembu. Jadi kurang faedah. Budak-budak dengar main dengan alang. Budak-budak tengok baru lari. Lembu lah dengar. Kalau kereta depan tak dengar terus pek gitu. Maka kita gitu kau hak kuat. Berapa kita gitu kau? Jadi dia bunyi kau. Dah slow bah, jadi tak dengar jauh. Ni orang nitah jauh, kita laju, lari dah. Maka bang ni nak suruh ramai orang dengar. Bukan nak bang slow. Sebab bang untuk orang di rumah, bukan dalam sejid. Batu pekar buh luar, bukan spekar dalam sejid. Tapi komak untuk orang dalam sejid dah. Batu jangan komak pakai spekar kuat macam bang. Dah afdal. Dia boleh tak komak pakai spekar, boleh. Tapi jangan tepik untuk bang saja. Ada orang dia komak untuk bila kuatnya. Dia sunat perlahan suara komak daripada bang. Dia gitu. Dah apa dah suruh Sayyidina Umar? Sayyidina Umar orang bekeng. Nampak? Orang bekeng tak boleh jadi Tok Bilal. Nampak orang musang dia bagian perang. Nampak orang Tok Bilal ni orang lembut-lembut. Orang baik. Kalau orang suruh tahlil kau, dia tahlil tak cakap banyak. Batu waktu pergi makan dah ke Tok Bilal. Tok Bilal lembut. Faham dia orang kampung dulu. Lecing baru Tok Bilal makan nasi saja tak ada lauk. Jenis baik gitu. Kalau Tok Bilal orang musang, tak boleh Tok Bilal orang musang. Paksa kalau rapaknya tumbuk keboh catok gitu. Dan Abdullah bin Zaid suara perlahan. Sahabat Nabi suara kohor. Jadi hak suara kohor dak sunat jadi Tok Bilal. Dah tak ada arah jadilah nawak gua ni. Du bidang jumping dia panggil. Bidang terjun. Faham? Nawak bidang terjun jangan kopling. Dia nak kopling ni hak rawatib, ratibah. Kalau ni imam dilantik, Bilal dilantik. Hak tu baru boleh kopling. So imam baca slow, surah dak ingat. Nampak? Banyak dak ingat kulhu kuliah. Baru boleh kopling.
Faham tak? Pasal apa? Dilantik. Tapi bukan dilantik ke imam ni pasal tak ada orang. Dia pun jadi ketak-ketak kali petihok. Jadi kau pelik lah pasal bidang terjun. Nampak? Nabi kata fa innahu anda sauta minka, kerana dia terlebih derah suara daripada mu. Jadi mu diajar Bilal ibn Rabah. Bilal bang dengar suting kau. Nampak? Jadi Bilal jadi muazzin daripada saat itu sampai kepada hari tua. Hari tua baru pecing. Untuk kisah Bilal. Batulah ni orang panggil Tok Bilal. Yang sebenarnya nama dia pada syarak muazzin. Muazzin tukang azan. Tak? Kalau Melayu muabbang. Nah, tukang bang. Bilal ni bukan Bilal nama dia, nama IC. Nama IC Bilal ibn Rabah. Tapi dah kena kita panggil Tok Bilal ni pasal ra'i ke dia. Nampak tak apa? Ra'i ke dia, orang luar panggil muazzin, orang belah Tiana panggil Bilal. Tok Bilal ni, Tok Bilal. Tok Bilal sedap kan? Padahal Bilal nama Arab tu hak kulit hitam ni nak lama bang. Siapa ke Rasulullah tak ada. Siapa ke zaman Sayyidina Umar. Tak. Bila Sayyidina Umar menjadi Perdana Menteri, khalifah, dia berhenti azan. Nah, Bilal tua dah Bilal. Rasulullah tak ada dah. Lepas Rasulullah wafat, Sayyidina Wakar. Lepas Sayyidina Wakar, Sayyidina Umar. Tak. Jadi lama dah, dia tua dah. Bila tua, nak dia jumpa dengan Sayyidina Usman. Kalau tak silap. Tapi tak bang dah, letak jawatan, tua dah. Dia kata rindu ke Rasulullah. Sayyidina Usman kata, boleh tak mu bang sekali? Disuruh Tok Bilal bang. Padahal pecing dah. Tok Bilal pun bang, Bilal ibn Rabah. Bila bang, semua sahabat nangis lagi. Pasal apa? Pasal bila Bilal bang, orang teringat Nabi ada ni. Pasal dia letak jawatan bila Rasulullah wafat. Jadi dia bang masih Nabi hidup. Faham tak? Jadi bila lama bertahun-tahun, 5 tahun dah tak bang, macam orang kampung dah dia pergi bang. Memang orang teringat zaman dulu. Tak? Jadi sedihnya orang dia bang. Orang tak pergi bang, jadi sedih ingat. Tak? Pasal bila dia bang, orang ingat Nabi masih hidup. Nampak? Tu hebat bila. Tapi dia bang, orang teringat Rasulullah. Bang teringat Rasulullah. Tak? Maka sunat bagi orang yang azan itu nombor 1 sekali, dia kuat suara. Sedap nombor 2. Yang pertama memang betul lah, tahu kalimah-kalimah yang betul. Hak tu wajib tu. Hak sunat-sunat kuat. Rupa parah tak kira. Pasal bila negeri kulit hitam. Tak, tubuh ni penuh dengan parut, nyetang dengan besi panah, set-set Abu Lahab dengan Abu Jahal. Dah dia ambil orang sedap dia bulah. Sayyidina Umar tak berani. Tu ahli gusti. Nampak? Dia tak berani, tengok saja. Kata ngupak belakang dah. Lalu buat dia umur. Nampak? Kalau ayam perek tak dia pula. Dia kataknya apa? Bila hamba orang, pengulu dia kapik, sedap dia seksa sama hamba dia sendiri. Suara kuat. Batu setengah kita dengar slow bang. Tok bilang ambuting. Bukan nak ngupak tidak, tapi tak faham, mu belajarlah. Kalau mu dak gerak dah, mu suaralah, kita dak gerak dah. Ambil orang lain pula bang. Orang lain tak boleh nak buat setiap masa. Ambil 5 orang, seorang sewaktu. Pasal apa dah slow gitu sangat. Tapi orang muda-muda tak penak tak gini. Pocor-pocor nak. Nak berjoget. Siapa nak macam gerayang gila, tak ting. Menyanyi apa semua karaoke. Bang panjang tekuk hari kiamat. Panjang tekuk ni maknanya VIP hari kiamat, kata setengah ulama tafsir tadi. Maknanya orang tengok dia, kalau dia tubik pada masyarakat, orang tengok tu bila hanya skor. Tu bila. Orang lain sensor. VIP ni menteri dia jadi menteri hari. Hari kiamat. Pada masa ni banyak orang jadi menteri. Orang mati syahid. Dia menteri besar tu. Para rambi raja-raja dah tu hebat dah.
Nah, jadi menteri. Ulama-ulama, para wali. Nah, ni jadi pakak menteri. Tok Imam, Tok Bilal. Nah, tambuh jadi Tok Bilal. Dah tok tu mari mana pula tok? Ni kita tafsir belaka mana ni? Ni pandai sebut tok. Tok ni. Bukan tok aku tokmu kat tu. Tok ni bahasa Melayu lama. Sama ada di Perak ke, di Pahang ke, di Kedah ke, di Terengganu Kelantan ke, orang yang hebat ataupun urusan dia tu mustahak dan besar, orang panggil tok. Sama ada besar daripada urusan dunia ataupun akhirat. Nampak? Dalam bab maknanya menyatakan hukum, dia besar sekali. Orang panggil tok peti. Padahal mufti je. Tapi bahasa orang Melayu gelar tok peti. Tok tu maknanya orang yang mustahak, dia dalam bab waktu baik hukum. Tok peti. Nampak? Orang yang mustahak dalam bab menyampaikan ilmu kapung-kapung, tok guru, tok kat depan. Padahal bukan tok dia ngajar, dia dah guru. Tapi orang panggil tok pada guru, tok guru. Mana orang besar. Faham? Tani panggil tok kat orang besar. Orang dalam kampung tu kalau pulih ke apa ke nak buat kira cara, kena jumpa dia dulu. Tok Nabi. Dia panggil. Kita tok ngulu. Tani tok Nabi. Ulama ni dia besar. Ramai orang ngajar situ sini, tapi hak nur lebih ingat tu. Tok kenali. Tok ku paluh. Faham tak? Dia tok depan. Tok tu maknanya orang besar. Jadi Tok Bilal dia dalam bab masjid ni, kalau bab khabar orang masa waktu, dia besar. Tok Bilal buh depan. Jadi bangnya iaitu Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah sampai habis. Kemudian kita pergi ke lapah bang. Lapah bang ni Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hak mana molek baca Allahu Akbar, Allahu Akbar pakai wasal atau wakah? Wakah ni berarti Allahu Akbar, Allahu Akbar. Orang tanya ulama, ulama jawab dua-dua boleh baca. Bacaan pertama wasal sambung. Akbaru tu dia ada ru depan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nampak? Tu wasal harus. Yang kedua berarti Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nampak tak? Berarti. Berarti afdal. Nampak? Dah kalau tak berhenti pakai sambung, boleh. Tak ada masalah. Jangan marah, jangan apa. Kerana dia haruskan pada syarak. Kena pandai bang kita. Tak pandai tak boleh. Siapa? Laki-laki yang mukallaf. Perempuan tak apa tak anda. Kerana dia tak akan bawa tugas Tok Bilal. Datuk Bilal ni lah, kita tak mau jadi Tok Bilal. Datuk kat kalau beranak anakmu. Kan sunat bang. Mu nak bang mana budak reti. Messi kata si Polang bin si Polang mari sini. Kan kau tunggu kat dewan saling, laki duk tunggu. Dah break beranak. Messi bawa lah. Buku dalam kain putih. Messi kata si Polang bin si Polang. Gua ni Messi. Ni anak awak ni, tahniah anak. Laki-laki. Bang azan. Cepat kan azan. Nak masuk mula budak, nak mandi pula ni. Azan tu. Dah kalau dah anda azan guna pula Messi. Azan lah, azan macam azan semayang. Gitu. Dia pergi kat budak, astagfirullah. Budak tu pun celik mata. Datang ayah aku tu. Pandai awak anak je. Bang pun orang suka bang dia gigi istighfar. Tak berat nandang. Lalah Messi bang. Messi dah Messi siang ke budak. Messi tolong bang. Banyaklah Messi tolong bang. Dah boleh tak? Tak apa Messi bang perlahan. Bukan bang kuat.
Waduh, tengok orang bini nak bini. Bang tak anda. Nah. Ha. Pergi sejik tulang Tok Ila tak ada. Tok Imam ada, orang lain tak mari belaka. Nak duk sibuk apa semua gitu gini. Dah lewat ni Tok Imam kata, "Bang. Bang, tak anda sudah kerja." Mu anak apa dia? Anak ni berat menandang budak ni. Pada anda bang, aku suka bang mari asal tak bang sekarang. Kata bang, ya tak apa. Bang, tak ada. Bang, ambo. Bang lah, ambo. Bukan tak ambo tak tahu. Nah, boleh kita bang habis kerak. Siapa hayya ada senyap. Hai main hai gitu, tutup mikrofon mahal tak? Jadi biarlah kita ni orang lelaki nak jadi ayah orang, biar reti bang, biar tak sedap pun. Dah lagu tak ada, faham? Bila bang mula-mula bukan lagu kuat, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, abang itu kan, asyhadu an la ilaha illallah gitu, apreka gitu. Yaman. Nah, dia banyak lagu ni Malaysia. Lagu sikit. Nampak? Lagu tak mustahak. Cuma sunat kita hiaskan supaya sedap orang mendengar. Tak? Dia gitu. Tak ada lagu tak apa, asal betul. Tak? Di belah utara itu surau Tok Imam kata bang. Nampak? Kalau tak ada orang, tinggal Tok Imam seorang. Dia pun naik akan jubah. Dia tu balik Mekah. Tak. Dia tak je akan jubah. Sek malaung kau. Nah, anak 3-4 orang bercerita. Tok Imam dia azan. Waktu masuk azan. Tak tahu, tak tahu. Dia orang alik utara. Azan apa tak tahu. Nampak? Tak tahu sungguh, memang cik tak tahu. Alah takkan azan tak tahu. Azan pergi lah. Tak sungguh cik tak tahu. Apa pula kena azan tak tahu lah. Tu Imam pun ada orang iri paksa kawan tu. Kawan tu baru nari mari surga. Dah kata azan lah, pergi lagu-lagu mana apa azan tak apa lah. Sebab tak ada orang ni lewat ni nak sembahyang lewat dah ni. Nampak kawan tu duduk buka mikrofon, buka ketak. Testing. Testing hanya. Ketok. Duk main testing gitu. Testing apa 5-16 kali. Azan lah. Nanti dulu testing. Testing. Lah hanya azan mulai ada Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, mulai ada. Tu molek yang kata tak tahu apa ni, molek lah lagu tu. Boleh lah tu. Asyhadu an la ilaha illallah wa akbar. Jeng. Duduk terus tu Imam. Apa lagi? Tapi aku tak tahu cerita tu betul ke tidak, aku tak tahu. Segala syarat wajib sembahyang wallahu a'lam. Tengok soalan sikit. Aduhlah. Kalau tinggal waktu zuhur kerana tertidur, boleh tak digantikan lepas solat asar? Boleh. Dah? Kalau keluar rumah wajib tak pakai stocking, ustaz? Tak wajib pakai stocking, wajib tutup aurat. Dah? Dia puang ni sebaik-baiknya kalau sejenis seluar dia, kain dia labuh, tak wajib pakai sarung kaki. Dia pakai kasut pakai kasut, lepas tu suruh kain labuh dah. Tak wajib pakai sarung kaki. Yang wajib pakai stocking atau sarung kaki ni kain dia tinggi pada kasut. Maknanya gantung nampak kaki kalau tak pakai stocking. Hak tu wajib pakai. Hak jenis kain labuh dah ni atau pakai seluar jatuh atas kasut dah, sunat pakai sarung kaki. Saya keluar
Nak ganti puasa boleh ke hari Jumaat? Tengah orang kata tak boleh. Jawabnya boleh. Hak ganti boleh. Dia tak boleh sunat Jumaat saja. Kalau kita puasa sunat Jumaat saja, tak ada hadis suruh puasa sunat Jumaat saja. Dah sah tak? Sah. Dah boleh pahala tak? Boleh. Dan kata makruh, makruh perbuatan kita buat saja untuk hari Jumaat saja. Situ makruh. Datang saya keluar haid 1 hingga 6 hari bulan. 7 hari bulan hingga 15 berhenti. Darah keluar semula lepas Isya 15 hari bulan hingga 25 hari bulan. Apa hukum tersebut dan nak kira suci yang kedua haid dari tarikh mana? Daripada tarikh 6 hari bulan, iaitu 7, 8, 9, 10, 11. Tapi dia kata sini sampai ke 15. 7 sampai 15. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 14 hari sahaja, maka darah yang keluar pula istihadah namanya. Dia nak keluar pula darah haid yang kedua, mestilah antara tarikh berhenti tu dengan tarikh keluar pula celah tu ada 15. Contoh dia berhenti 31, lepas 31 bukan 32, satulah pula. Maka 1 sampai 15 kering, 16 ada pula. Jadi antara 31 dengan 16 celah tu ada 15. Nak cukup 15. Kalau cukup 15, 16 tu adalah haid. Faham? Isteri saya sudah 6 bulan melahirkan anak, dan sehingga sekarang dia tidak datang haid dan dia pula tak mengandung. Apakah situasi isteri saya dalam Islam? Adakah ia normal? Lepas isteri dia 6 bulan beranak, tak mari haid. Bila tak mari haid, maka jawabnya abnormal, tidak normal, tapi bukan penyakit. Tak susah lah. Dia masalah darah, sistem haid sahaja. Dia tak kait dengan jantung apa semua, darah tinggi tak ada. Sistem haid tu dia ada satu sistem. Sistem saraf orang yang mengatur darah haid. Faham? Jadi saraf ini bila tidak betul, dia tak menyebabkan kita jadi bekak, jadi tak boleh nak jalan, tak. Tapi haid dia tidak normal macam biasa. Sebab tu bila tak betul, kadang-kadang lepas beranak tak ada haid, berbulan-bulan tak ada, lama pula baru ada. Kira sistem orang ni tak betul lah, yang menyebabkan kadang-kadang darah tukar dengan istihadah. Kadang-kadang dalam mengandung datang haid lagi. Nampak? Dah guana dia, guana tak ada guana. Tak ada mana, tak ada cacat cela apa, maknanya tidak kebiasaan. Kebiasaan dia ada haid sebulan sekali. Nak dah bagi suami pula guana kira kalau tak ada apa-apa. Nampak? Macam orang ambil lesen motor lah. Kalau lesen B3 berapa cc? Dia ada B3 tau, motosikal. B2. B2 berapa? 250. Dah kalau B1 dah B saja besar lagi tak? B saja ni lesen besar panggil. Tak. Soalan seterusnya, apa hukum gi jong heboh? Tapi saya tak gi. Molek tak momong. Jawabnya, kalau acara tu acara maksiat haram. Kalau kita pergi jom heboh tu bukan pergi kat orang maksiat, pasal lagi beli bola besar, bini nak sangat bola besar tu. Nampak pergi beli belah jalan dah tu, tak apa tu. Tak pergi tengok orang joget tating-tating, tu baru maksiat. Saya makmum masbuk dan nak tambah rakaat, bilakah saya harus bangun lepas salam pertama imam atau salam kedua? Sunat selepas salam yang kedua. Soalan seterusnya, seorang wanita yang mati suami telah dipelawa pergi KL atas urusan kerja, perlukah dia pergi sedangkan dia dalam edah? Apakah hukumnya? Perempuan yang dalam edah wafat suami wajiblah berkabung, wajiblah beredah selama 4 bulan 10 hari. Nampak? Iaitu menunggu daripada tarikh hari-hari yang dia boleh menikah dengan orang lain pula. Dan dia juga bagi wajib berihdah, iaitulah berkabung. 4 bulan 10 hari. Di antara berkabung tu tak boleh keluar rumah.
Nak, tak boleh keluar rumah. Kalau atas urusan kerja nak pergi jalan KL pun tak boleh juga. Tapi kalau dia tak kerja, tak ada orang nak beri piti, nak makan minum harian dia. Umpama dia jual pasar. Kalau tak pergi jual pasar sayur, siapa nak beri piti? Nak, siapa nak belanja? Tapi laki mati dah. Maka boleh pergi kerja, tak boleh pergi tempat lain, balik kerja, balik rumah. Nak, tapi kalau kerja kerajaan, boleh cuti tau. Tanpa gaji. Kalau suami mati, wajib ambil cuti tanpa gaji. Kerana bila syarat, dengan syarat telah ada cukup piti untuk belanja selama 4 bulan 10 hari. Faham? Dia gitu. Soalan seterusnya. Ada orang ngajar politik suku, agama suku. Lagu mana ni? Jawabnya, tak boleh kita kata Islam ini tidak sempurna. Wajib kita kena kata Islam ini syumul. Syumul ni maknanya lengkap segala perkara. Ada segala mak nenek kata-kata panggil. Kalau tidak lengkap, jadi macam agama lain. Kristian dia ada upacara ibadat nak akad jual beli ada dalam ajaran Kristian? Ada. Buddha cara semayang. Nak dalam ajaran Buddha. Cara-cara maknanya nak bersuci ada. Dia gitu. Gitu juga agama lain. Yang Islam semua ada. Daripada yang besar seperti memerintah, siapa kena jadi khalifah pula, siapa kena jadi Perdana Menteri pula. Nak, siapa ke hak kecek, kerak kuku, nampak? Cukur misal, nak basuh tiap ayam, semua ada. Jadi kalau politik ni, iaitulah pemerintahan sebuah negara ataupun daerah. Nah, maka ada dalam Islam, iaitulah hukum qadi, hukum menteri, hukum melaksanakan hukum, hukum rakyat yang kena hukum, hukum melantik hakim, hukum ada belaka buat mahkamah. Nak, jadi tak boleh kata gitu. Kalau kata gitu, kalau dalam keadaan jahil, berdosa besar. Orang kafir dah tak boleh beza, tak boleh, haram, tegak juga jadi kafir. Kerana dia mengatakan naqis kepada Islam, tak boleh. Dalilnya banyaklah kitab-kitab. Di antaranya kitab Mustika Hadis. Mustika Hadis ni kitab hadis. Nak, syarah hadis dalam bahasa Rumi dan Jawi, diterbitkan oleh Jabatan Perdana Menteri Malaysia, ditandatangani oleh Dr. Mahdi. Nah, buka dalam mukaddimah dia, orang yang mensuku-sukukan politik dengan agama ni batal akidah. Faham? Tak boleh. Dan politik kotak, itu bukan hak tu. Maksudnya politik ni politik Islam. Faham? Apa pendapat tentang pimpinan Gaddafi Libya? Dia ni monarki. Monarki ni maknanya dia sama kata. Faham? Dia sama. Mana kekayaan dia kok. Macam ke seraja-raja setengah-setengah. Dan dia tidak melaksanakan Islam dengan sepenuhnya. Tapi dia semayang. Maknanya bukan orang kafir lah, orang Islam. Tapi tidak melaksanakan Islam. Dalam peperangan dengan NATO ni, wajib kita menyembelahi orang Islam walau kana fasika, sekalipun fasik. Faham? Kerana hak nu, armada nu adalah Yahudi wan Nasara. Nah. Adakah menjadi tanggungjawab umat Islam membunuh Gaddafi lepas Syekh Qaddafi mengeluarkan fatwa supaya Gaddafi dibunuh? Ya, kerana dia membunuh umat Islam yang maknanya tidak bersetuju dengan dia, maka dia melakukan kezaliman. Kezaliman apa ni? Dalam Quran kata innan nafsa bin nafsi wal aina bil aini wal anfa bil anfi sapah bihaya. Orang yang bunuh orang dengan cara zalim dihukum mati. Faham? Soalan seterusnya, suami saya orang BN, barang naik. Saya ada pengetahuan tentang agama sikit-sikit.
Kalau saya dak pakoh BN, adakah ia dia anggap berdosa dengan suami? Apa dak masuk cerita tu. Nampak? Masalah pakoh ni lain. Allah kata ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Nah, kalau ada orang nak buat sejik, nak buat benda yang baik, mu kena tolong. Tapi kalau orang nak buat benda yang maksiat, mu jangan tolong. Ya, dalam bab walaupun suami mu tu cenderung pada BN, tapi dalam bab kenegaraan, mereka tidak mahu menegakkan hukum Islam dalam negara, maka tak boleh tolong. Janganlah pakoh. Faham? Ni tak ada kait dengan taat atau derhaka suami. Cuma suami mu suruh buat benda yang baik, mu kena buat. Suruh buat air, buat air. Buat air tak salah. Kalau imam takbir masa solat fardu, makmum takbir lepas tu imam waswah pula. Apakah dia batal takbir, lepas tu dia takbir pula? Macam mana dengan makmum? Imam takbir Allahu Akbar, tu imam masuklah. Makmum pun dah imam takbir, makmum Allahu Akbar. Tu imam lepas bagi makmum selesai belaka, baru nak baca doa iftitah, mari pula dalam hati waswah. Kalau marilah saja waswah gitu, tak salah yang. Tapi kemah mari. Dia tak pasti tadi dia niat semayang garik ke niat mandi junub. Jadi dodak. Bila gitu dak sah semayang dia. Dak sah. Pasal kemah. Tapi kalau lah mari niat mayang garik ke mayang mandi junub tu, mari gitu dak jadi apa. Dia panggil khotir saja. Rak duduk dalam, dak gerak, dak lari dah. Mayang garik ke mandi junub, mayang garik ke mandi junub, dak putusan. Kalau gitu batal sembahyang tu imam. Faham? Dah bila batal kau ni, kena takbir mula. Takkan duduk tengok situ depan. Takbir semula. Takbir kau ni, takbir Allahu Akbar, niat sembahyang maghrib semula. Pasal ni sembahyang garik kan? Nak apa ni niat mayang junub. Imam tak pun makan telur dengan kulit-kulit. Jadi power. Dah kali takbir mula dah naknya ke makmum. Jangan takbir kuat. Takbir perlahan. Dah tangan kau tengok, tangan jangan akak buat gitu kan. Tadi kita takbir kau nampak Allahu Akbar, dah salah, dah sah Faham? Sah dah kita akak takbir mayang garik niat mandi junub. Sah? Tak sah. Bila tak sah batal automatik. Jadi makmum semayang dah. Kalau makmum tak takbir lagi, kita akak tangan mula Allahu Akbar. Tak apa. Tapi kalau makmum telah akak takbir belaka dah, imam takbir semula tapi perlahan. Jangan kuat, jangan wi dengar di makmum. Allahu Akbar. Tak dengar. Niat betul. Dah tangan jangan akak. Akak jeng makmum. Dah makmum gini lah ke dah baru nak duduk kemah dudukkan. Tok imam Allah. Dah tok imam. Jadi saja boleh. Marah di makmum. Jadi makmum dah sedar kita buat slow. Allah. Tu taktik and teknik. Tutorial. Dia rukas semula tangan jeng makmum. Saya jual tanah pada seseorang, katanya dia nak banner rumah. Oleh kerana saya kesian kat dia, saya pun jual lah tanah tu. Tak lama kemudian dia menjual tanah tersebut kepada orang lain pula dan pergi haji. Berdosa tak perbuatan dia? Kawan ni kata dia nak duduk, tak ada tanah, jual lah ke dia. Kita pun siang jual ke dia. Bila kita jual ke dia, dia pergi jual. Dia pergi ke Mekah itu. Padahal dia ada tanah dah. Dia jual beli tu sah tak? Sah. Jual beli itu sah. Faham? Kerana kita setuju jual dan dia setuju beli, tidak ada paksaan apa-apa. Kita pun tak buat syarat. Tak buat syarat kalau mu tak duduk. Begini-begini. Pakai sah.
Dah berdosa tak tukang jual ni? Jawabnya berdosa pasal dia kata ke orang dia nak duduk. Nampak? Mata kata ayatul munafiqi salasah. Tanda orang munafik 3 kan? Iza haddasa kadhiba. Bila cakap pelawak. Nah, dah dosa pelawak je. Dosa pasal orang dengar dia tak ada tanah nak duduk, siang dia jual, dia pergi jual. Nak cari untung waktu pula. Jadi jual beli sah, perbuatan dia haram di sisi syarak. Kerana menipu orang. Soalan seterusnya. Mana hukum kita letak surat khabar di kedai makan, sedangkan surat khabar ni khabar hok dok betul? Jawabnya, kalau jenis orang yang kampung tu memang kalau dia surat khabar dia kata betul tu, tak dia letak surat khabar. Pasal dia banyak pelawak. Tapi kalau jenis, kalau kat pak kita ni orang tahu lagi surat khabar pelawak. Tahu? Maka orang letak surat khabar tak apa. Sebab orang tak mau tengok hak pelawak tu, orang nak tengok hak lain, hak belakang. Nombor ekor. Kenapa? Jenis kaki ekor, jenis orang nak tengok rancangan TV, tengok rancangan TV, orang nak tengok maknanya berita-berita belanggar, orang tengok tu berita dunia. Hak berita-berita hak ni dah bagi apa benda ni nak orang tahu nak cerita tu pelawak belaka tu. Jadi kalau jenis kampung tu, kalau berita ni hak politik dalam negeri, percaya sangat dah letak kedai ni. Kerana kita tolong siapa perkara dusta. Soalan seterusnya, apakah rukun dan fardu syahadah? Apakah obat tak nak bagi kita takut dengan isteri kita? Bila waktu afdal sembahyang sunat duha? Berat mu ni. Saya pergi sembahyang di masjid. Masjid dia ni. Masjid Ceng-Ceng. Bila saya sampai, saya dengar imam baca Fatihah tak betul. Patutkah saya niat sembahyang berimam atau niat sembahyang seorang diri? Baik, kita dengar di imam baca Fatihah tak betul. Umpamanya Siratal Labi. Yang kita baca gitu. Jawabnya tak boleh mufarakah lagi. Kita dengar pula rakaat yang kedua. Kalau dua sama juga boleh mufarakah. Sebab kadang-kadang kita salah dengar dia kok. Tapi kalau sama memang labi. Memang tak lazi labi. Tu baru mufarakah. Sebab kadang-kadang tu imam tu kita salah dengar. Adakah pendengaran kita betul sama? Tak. Ada-kadang kita salah dengar. Ada orang cakap lain, kita cakap lain. Tak. Kadang-kadang orang tanya lain, kita jawab lain. Tak. Mata mayu ku apa? Cenegering. Bengok tanya mayu ku apa? Cenegering. Dah bertanya dia padahal depan. Bukan cakap sini seorang pula kapal seorang. Jadi pendengaran kadang-kadang salah. Jangan bila kita dengar sekali pakai betul kita, tak boleh. Saya pergi semaya, apa hukum seorang bapa merungut beban ditanggung ke atas seorang anak? Tak apa gitu. Makruh, tak berdosa. Umpamanya susahnya nak beli kemung ni, makruh. Susahnya ni harga marah mahal sokmo, tu tak apa tu. Dah harang beranak pula, aku seorang lagi, aku malas nak beranak. La ilaha illallah. Apa kata kita yang bagi beranak apa suruh? Yang dosa besar bakit. Bila anak dia tak suka, dia kata tak halal air susu. Ni dosa besar. Masa anakmu itu dipaksa pun pergi susu. Tak paksa pun. Beli susu awal lembu boleh. Budak-budak kan susu awal lembu. Ya, susu kambing. Jadi jangan kata gitu. Dan kalau kata juga hoknya dia belakan anak. Kalau kata gitu tak apa, kata gitu. Tapi jangan sokmo makruh. Sebab memang rohok beli anak. Lebih rohok lagi lemak. Lagi rohok nak beli lemak.
Apakah dia rukun syahadah? Rukun syahadah ni ada 4 lah seperti disebut oleh ulama. Yang pertama, kita membenarkan tentang zat Allah. Yang kedua, membenarkan sifat Allah. Yang ketiga, membenarkan perbuatan Allah. Yang keempat, membenarkan Rasulullah. Nah, apakah obat untuk beri kita tidak takut kepada isteri? Dia takut bini dia. Nampak? Nah, dia takut ni kadang-kadang dengan sebab jismiyah dipanggil. Umpamanya tubuh badan isteri dia besar, dia kecil, memang orang takut. Gepeti sejuk ini gini. Tak tinggi gitu. Dia cek bisa sikit pada ayam. Memang takut. Tapi gitulah kelebihan yang Allah beri kepada kaum wanita. Nah, ada berkait dengan kelebihan dia. Kita sebut sama dah. Kita orang lelaki berlari gagah, orang puan berlari tak gerak. Sebab tu mana-mana dunia pun kalau lomba lari tak gerak, lelaki puan sama. Nah, final 100 meter lelaki, 100 meter perempuan lepas ni. Oh, dah buat sama. Nyaknya kau orang puan, lelaki laju pada puan. Tak. Bab berlari adalah dia. Akak berat, lelaki capur dengan puan sekali. Akak berat, suku. Lomba basikal jenis geting-geting gagah ni, suku. Nak. Suku belaka tak gerak dia. Tapi kalau bahagian mulut, dia buat lelaki puan sekaligus. Tandingan nyanyi, dia buat suku tak? Puan lelaki tak? Pasal mulut dia gagah. Nah, juara sama puan. Tandingan pidato, sekali ni pasal bab mulut dia dah buat suku. Dunia mana pun dia buat sekaligus. Tak ada pidato, puan dulu, lelaki kedian sekaligus. Pasal apa? Mulut dia boleh lawan. Nah, sebab tu dah. Walaupun dia lembek, selembek-lembeknya, tapi dia gagah bagian tu. Tak? Dia ada hikmah Tuhan buat gitu. Sebab tu kita tengok tak, Tok Guru silap. Tok Guru silap. Kalau dia lalu orang tengah gayung berhenti. Wah, bakno. Dia guru silap banyak bahasa. Ada gak kalau orang tengah gayung, dia mari, orang tak berhenti gayung. Tapi dia tetap Tok Guru. Tapi kalau hebat benar Tok Guru, orang tengah main gayung, dia lalu, dia tak bogi. Dia tak bogi gayung, dia lalu kot pasal gayung, orang tengtak. Pamak, berhenti, kata. Hormat. Tu hebat benar. Tak, hebat. Misal ke keri? Misal. Tak. Gini mau tengok orang. Tengok. Hebat lah maknanya kubar. Dia kelek itu kepala. Bunyi kubar. Kita masa cerita masa zaman muda itu Imam. Tengok ke dia. Terbaik Imam. Hebat. Tapi balik rumah dia jumpa bini. Ini. Ada akhir pergi tu nak buat gua ni. Nak. Kalau orang ni lah kelebihan orang puan gitu. Nak. Tu Imam apa je kau? Tengok pada tarik jangan Baqarah bergegar sejik. Nak. Balik di rumah dak ketu. Ya, RM50 ni makan tu jana. Nampak? Minta dengan bini. Bini tu, makan sama. Mu suka ke dirimu sendiri. Bila kan waktu after sembahyang sunat duha matahari segala, kita ambil galah hak panjang ni, tebus depan muka. Tengok ujung galah matahari 8.5 lebih kurang. Orang panggil segala. Faham? Galah hak pegang tu lah, duk kait-kait baju tu kan. Kita pergi kedai baju, ada galah. Nah, galah tu tinggi tak tinggi, ada tinggi ni. Jadi kita berdiri sini terpegang galah, buat depan, ujung galah tu matahari. Lebih kurang pukul 8.30, pukul 9 tu segala. Jangan ambil galah TMB yang tinggi tu. Kalau galah tu gino matahari satu suku.